Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah kita sampai mana Kasfi? Dalil al-khauf dah. Ya, dalil khauf. Dalil al-khauf dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilul khaufi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maksud muallif sini ya wari al-khauf. Al-khauf ni maknanya takut. Dia nak tunjuk kata takut ni masuk dalam satu ibadat-ibadat. Jadi kalau kita pergi silap, pergi duk takut kok benar-benar ke takut ke Allah Subhanahu Taala tu, takut masuk dalam syirik. Sebab tu dia bagi tajuk mawdu' al-khauf ni, takut kita salah pergi syirik. Lepas tu ada bagilah, ada bagi. Tapi hak muallif sini nak dia sebut ni nak tunjuk kata takut ni masuk dalam satu jenis-jenis ibadat. Tapi jenis apa? Jenis ibadat hati panggil dak. Al-ibadat al-qalbiyah. Lepas tu al-khauf ni ya banyak jenis. Anwa'. Ada jenis takut biasa, panggil bahasa Arab panggil khauf at-tabi'i. Takut biasa ni jaiz. Haruslah dah. Jaiz harus. Malaikat kalau kita takut kita ni jadi sebab tinggal buat wajib ataupun takut kita jadi sebab buat maksiat, sini jadi haram lah. Hak takut hak tabi'i, hak biasa ni asal hukum dia harus jaiz. Tapi kalau ditukar jadi sebab takut tinggal benda wajib atau takut pergi buat maksiat, sini jadi haram lah. Tu satu, jenis yang satu. Sebab Allah SWT sebut fa asbah fil madinati khaifan yatarqab. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam dalam surah surah Qasas. Surah Qasas kata lepas dia bunuh Musa dia gocoh satu orang tu, lepas tu mati kerana dia gagah. Lepas dia gocoh mati tu, dia pergi nusuk takut dia mau cari dia. Sini dia sebut takut. Sini takut tabi'i. Takut biasa kerana orang ada takut ke hatu, takut ke singa, takut ke rimau, takut ke orang wajah kita. Takut biasa. Takut ni jaiz. Biasa ni harus. Malaikat yang saya sebut tadi, tukar harus tu jadi haram kalau kita takut kita tinggal benda wajib atau kita pergi buat benda maksiat. Dua, takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni wajib. Hukumnya wajib kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas takut ke Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi dua. Takut yang baik, takut yang molek. Panggil khaufun minallah mahmud. Takut ni bila jadi takut ke Allah Subhanahu Wa Taala jadi baik molek, kalau kita takut dia, lepas tu kerana kita takut dia, kita pergi buat benda molek, pergi buat benda wajib, tak tinggal benda wajib, lepas tu kita tinggal benda maksiat, benda hari-hari. Ni panggil khaufun mahbub. Hak ni hak Allah Subhanahu Wa Taala nak. Hak ni hak ibadat, hak Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita takut dia. Sebab kita takut dia tu, kita buat benda wajib, kita tinggal benda maksiat. Dua, panggil takut Allah SWT, tapi tak baik, tak molek. Bahasa Arab panggil khaufun minallah mazmum, tak molek. Sebab apa tak molek? Tak molek, kerana kita takut dengan Allah, takut ke Allah SWT, anggap putus asa. Anggap putus rahmat dengan Allah SWT. Bahasa Arab panggil qanut min rahmatillah. Anggap tak ada semangat. Sebab kita takut dia tu jadi Allah SWT ni syadidul iqab dah, seksa. Amat seksa. Jadi hang takut jadi putus asa.
tak tobat, tak buat benda molek, takut dak panggil. Tu tak molek. Tu khaufun madmum. Khauf hak molek ni kita takut Allah SWT sebab kita pergi buat benda wajib, kita pergi tinggal benda-benda maksiat. Jenis yang tiga, takut syirik. Hak ni hak bosan sangat. Sebab tu muallif yang mari tu tajuk al-khauf ni boh dalam jenis-jenis ibadat takut salah sini. Takut salah lagi. Ya kerana dia ibadat. Kalau kita buat ibadat ni, ibadat takut kita pergi salah pergi buat ibadat dengan orang lain. Pergi takut misal, takut ke apa. Ya maksud sini khauf syirik kita takut kok makhluk. Dan Allah SWT buat jadi tu, kita pergi takut, lepas tu kita pergi ibadat orang lain. Tak ibadat Allah SWT. Tu jadi khauf syirik. Pasal takut tuan-tuan, takut kot jin. Kalau takut kot jin, pergi sembelih kambing dia. Masa kita masuk bukit, takut kot jin tu. Pergi sembelih kambing. Niat sembelih kambing, besar jin. Takut dia. Tu jadi syirik kan? Takut kok orang mati. Takut kok orang panggil, orang soleh mati-mati dah. Kita takut dia, hanya kita sembah dia. Na'udzubillah min dzalik. Takut kok apa panggil kok raja misal, pergi semua dia. Malaikat kalau darurah tu suku. Dia cita tu suku. Tapi dia tak ada cipa, kita pergi buat tu supaya jin. Takut kok jin dengan ibadat dia, pergi sembelih dia, pergi puja dia, pergi besar dia. Tu syirik. Sebab tu Allah SWT sebut sini, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ni ayat ni ya sebab turun ayat ni ya kisah Yaumul Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud sini syaitan mari duk usik-usik para sahabat. Dah duk usik-usik sahabat. Kata bila hadis sahabat ni fok kufar Quraisy mari kelik laweh mula ni. Kerana ia benar perang Badar. Lepas tu dia usik kata. Fok kufar Quraisy ni mari perang mula ni. Duk usik sahabat-sahabat Allah SWT betul. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya. Ni sungguh-sungguh syaitan duk iri kok mung takut sahabat. Tu Allah Taala takhafu, dia takut. Dia takut fak dia, takut ke aku. Kalau fak mung tu orang mukmin. Tapi kalau kita takut untuk cedek tak apa. Lagu mana? Kita takut orang setua kita mari kena kita, mari serai negeri kita. Kita cedek. Tak apa tu. Kita peksa, kita takut kita jatuh peksa. Kita cedek, kita baca. Tak apa. Kerana apa? Kerana kita takut kita buat benda molek. Tak apa. Walaupun kita bukan takut ke Allah, kita takut masalah ke setua kita, takut ke orang kufar misal. Kita cedek, kita pergi beli bong, kita pergi beli apa ni, bedil apa, cedek. Itu tak apa. Yang kata Allah SWT sebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dia suruh cedek. Kita cedek dengan ilmu, kita cedek dengan didik anak kita. Semua tu masuk dalam cedek, kerana kita takut mustaqbal tu, tak apa biasa tu. Ya. Hak tu semua tu jenis-jenis hak takut paut dengan hak ulama Syekh Islam Muhammad Wahab sebut saat ni. Jadi maksud dia nak ayat kata khauf tu masuk dalam ibadah. Zakara Syekh Muhammad Wahab al-khauf في كتابه شرح ثلاثة في كتابه ثلاثة الأصول ليبين أن الخوف من أنواع العبادة القلبية. وهذه العبادة إذا صرفت لغير الله فهذا يعد من الشرك. لكن هناك أنواع من الخوف، خوف الطبيعي هذا ليس بشرك، والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا خوف واجب، والخوف من المخلوقين بما يؤدي إلى عبادة غير الله فهذا هو خوف الشرك. قال المصنف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Sini Allah apa ni Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia tunjuk satu lagi, satu jenis ibadat satu lagi, ar-raja. Ar-raja ni maksud harap. Ar-raja bermakna an yatma' al-'abd min rabbih fi husul al-maqsud ma'a badl al-juhd. Ada makna raja. Kita apa panggil, harap Allah Subhanahu taala beri hak kita nak, gapo-gapo tujuan hak kita nak, dengan kita usaha. Itu raja. An yatma' al-'abd fi rabbih fi husul al-syai' ma'a badl al-juhd wal 'amal. Itu raja. Itu maksud raja. Ya kerana gapo? Kerana ibadat ni masuk dalam rukun. Ya arkan ubudiyatil qalb. Rukun-rukun ibadat ni, ibadat hati lah panggil. Rukun ibadat hati 3. Arkan ubudiyatil qalb 3. 1 al-khauf, takut. 2 ar-raja, harap. 3 at-ta'zim, kita besar Allah SWT. 3 ni kena ada dalam ibadat kita. Kalau tak ada 3 ni tak cukup. Atau kalau kita berat sebelah, salah. Kalau kita berat takut doa, nak jadi khawarij. Kalau kita berat harap saja, nak jadi murjiah. Kalau kita berat besar saja, nak jadi sufiah. Sebab tu kita kena ingat, dalam ibadat kita tu kita kena campur semua. Al-jam' baina ar-raja' wal khauf wa ta'zim. Kena. Cara ibadat kita. Kita ibadat ni kita takut ke Allah SWT dan kita harap Allah SWT pahala kita dan kita besar Allah SWT. 3 perkara ni dalam ibadat kena ada. Sebab tu Allah SWT sebut dalam ayat, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Raghaban tu harap. Rahaban takut. Khashi'in masuk dalam ta'zim, besar. Okey, hari kita sampai di raja. Maksud sini raja ni masuk dalam ibadat. Maksud raja ni harap. Lepas tu ulama bagi harap ada 2 perkara. Harap yang molek dan harap hak tak molek. Harap yang baik, mahmud, harap yang tak molek, tak baik, mazmum. Harap yang baik ke mana? Cara ya. Ya penting cara harap ni. Kena kita kena pandai ya, sakut dengan ibadat kita. Kita buat ibadat Allah SWT dengan ikhlas dan dengan turut sunat Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, dan kita harap Allah SWT beri pahala kita. Itu cara buat ibadat. 2, kalau kita salah buat maksiat, buat benar haram, kita taubat dan kita harap Allah SWT hapus dosa kita. Itu cara harap yang molek. Semula dah. Harap yang molek 1, kita buat ibadat Allah SWT dengan ikhlas dan sunat Nabi SAW. Lepas tu kita harap Allah SWT beri pahala kita. Atau kalau kita buat maksiat, kita taubat dan kita sesal semua, sesal taubat, niat, azam kita nak tinggal semua tu. Lepas tu kita kena harap Allah SWT hapus dosa kita. Ya, kerana kalau kita tak harap hapus dosa kita, boleh ada kita teman. Allah SWT tak hapus dosa, kau buat maksiat banyak. Sebab tu kita kena pandai cara harap ni. Berti cara-cara dia. Tu harap hak baik, hak molek. Harap hak tak molek. Ada orang tanya, dia tanya. Tafadhal, man kan ada soal? Dia tanya muka apa, Ustaz? Okey. Harap yang tak baik, tak molek. Kita harap dengan Allah Subhanahu taala, hanya kita harap atas Allah Subhanahu taala ni ya apa panggil Ghafur, rahmat, baik. Lepas tu sebab kita kata kita apa ni harap pelajak doa tu dah. Harap rahmat Allah Subhanahu taala, terlupa Allah Subhanahu taala ada seksa juga. Kita pergi kerana kita harap tu pergi buat maksiat. Kerana dia harap rahmat Tuhan tu. Lepas tu tak buat amal. Hak tu jadi ghurur, bahasa Arab panggil. Hak tu rajak, hak tak molek. Hak tak baik. Sebab tu Allah SWT sebut sini, "Faman kana yarju liqa rabbih", dia harap nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak harap tu tiga. Tiga perkara hak harap hak molek nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita harap jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dia di syurga. Jumpa dengan dia syurga. Tu hak yang paling besar kali hak harap. Bagi a'zamur raja an nara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Dua, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala balas kita buat apa panggil ni, buat amal-amal soleh, balas kita masuk syurga. Tiga, kita minta harap pada Allah Subhanahu Taala jauh kita pada api neraka dan seksa-seksa dia. Tiga. Tu sebab tu man kana yarju liqa Allah, jumpa dengan Allah Subhanahu Taala tu kerana nak tiga perkara ni lah. Tu. Tafsir ayatnya lah. Man kana yarju, siapa harap nak jumpa dengan Allah Subhanahu Taala, syarat dia man tu syartiyah. Syarat dia, jawab dia kena fal ya'mal amalan salihah. No? Amal salih. Amal salih ni ada dua syarat. Satu, kita kena ikhlas. Jauh pada ria, jauh pada syirik, jauh pada apa panggil, kena ikhlas. Satu, dua syarat, kita kena ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena jauh pada syubhah, kena jauh pada bid'ah. Dua perkara ni lah. Kalau tak ada dua, jauh pada dua perkara ni, ada ikut sunat Nabi SAW dan kita ikhlas Allah SWT, jadilah amal ni amal salih. Sebab tu sini Allah SWT takkid. Kalau kira amal salih ada dah dari tu. Dah, jadi takkid wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tak syirik dengan Allah SWT. Gapo-gapo manusia dan gapo-gapo. Okey. Kalau tengok sini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, nafi wala yusyrik, patu nakirah ahada. Semua benar-benar syirik tak boleh. Syirik kecil, syirik besar tak boleh. Karena apa? Karena kalau ada syirik besar, syirik alih ni punah selalu dah amal ni. Amal tak ada salih lu, jadi sayyi'an. Jadi benar amal tak boleh. Amal yang tak boleh. Sebab tu kita kena ingatlah. Jadi syarat-syarat kita harap nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara molek. Dengan hak tiga-tiga saya sebut tu, kita kena buat amal-amal salih. Amal salih syarat yang dua saya sebut sana. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif ni dia sebut habis jenis-jenis ibadat. Karena apa? Karena orang silap tokoh faham. Setengah-setengah orang faham ni dia. Faham ibadat jadi sepik. Faham ibadat ni semaya. Faham ibadat ni puasa, haji, doa, baca Quran. Satu tu ibadat. Tak ibadat yang luah. Sebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut tu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Gapo-gapo Allah Subhanahu taala suka dan Allah Subhanahu taala redha masuk dalam ibadat. Min qaulin, berkata, wa fi'lin. Dah, qaulin masuk lebih. Aw amalin, amalul qalb, amal hati, amal lisan, amal tubuh ni masuk lebih. Nama ibadat belaka je. Sebab tu ia mari tunjuk contoh kita takut silap faham gapo ibadatnya, mari kata takut masuk dalam ibadat, doa masuk dalam ibadat, harap masuk dalam ibadat. Lepas tu ni yang ibadat lagi satu ibadat hak masuk dalam ibadat ke, hak ni masuk dalam ibadat qalbiyah juga. Takut pak dengan ibadat hati juga. Gapo? At-tawakkul. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tawakkul ni ada tawakkul, ya ada tawakul. Kena faham dua ni. Tawakkul hak kita nak. Tawakkul hak tak sah. Tawakkul apa? Serah pada Allah Subhanahu Taala dengan ambil asbab. Al-i'timad ala Allah Subhanahu Taala ma'al akhdhi bil asbab. Itu tawakkul. Serah pada Allah Subhanahu Taala tapi kita dengan sebab. Kita cari sebab dulu, lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu Taala. Masalah kita nak cari rezeki, cari kerja. Kita kena gitu buat cari kerja lah, kita temu kerja tu. Tapi kita tu betul tawakal Allah SWT. Bukan kita duduk rumah, duduk nanti tak cari kerja, duduk rumah. Kalau nak pergi kerja mari. Tu jadi tawakul. Hak tu hak tak sah. Hak tu hak
kita buat ibadat dengan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tawakkul al-wajib. Ya ada tawakkul asyirk. Tawakkul syirk mana? Diserah dengan orang tak ada kuasa. Atau diserah kita ni dengan jin. Ni yang jadi syirik ni. Karena apa? Karena kalau orang hak tak boleh manfaat nak tolak benda dorak atau nak bagi kita benda molek, benda manfaat ni tak boleh. Dia tak ada kuasa. Kalau kita pergi minta dia, tu jadi tawakkul syirk. Supaya apa? Seperti kita pergi minta sama orang mati-mati hak wali-wali misalnya di kubur dia duk minta dia. Duk tawakkul dia. Duk serah diri kita dengan dia, minta sama dia ni tak boleh apa, ya diri kita nak doa dia. Hak tu maksud dalam tawakkul asyirk al-akbar. Hak ni boleh hadir sikit orang duk buat, tapi ada orang syirik lagu tu ada. Tapi golek-golek tu sikit. Hak besar hak yang dua ni, yang tiga ni. Dipanggil tawakkul asyirk al-asghar. Hak ni hak besar. Guna besar ni. Karena apa? Karena hak ni banyak kali. Makna dia apa? Kita pergi serah dengan orang, serah dengan orang boleh buat. Tapi kita serah dia, kita iktimat dia dengan penuh. Masalah kita pergi hijau, kita pesan dia, mu cari tolong cari hijau aku, mu jadi orang tengah wasit deh. Pas kita tak ingat dah Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia lah, cerak dah dia boleh tolongku. Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita pergi fubak dengan bomon ni hak boleh diskusi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi syirik asghar. Karena kita iktimat dia, kita serah dia dengan cara penuh. Lupa dah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud adalah syirik asghar. Hak akhir kali tawakkul mubah. Tawakkul ni harus kita serah pada orang lain, tapi kita tak ada iktimat dia yang cara penuh. Masalah kita nak pergi hijau, kita pesan dia, tolong tengok orang-orang hak kenal po'o tu, minta tolong pergi po'o tengok apa ni, hak kita semak masuk hijau ni, tapi hati kita kata Allah SWT, kita pergi jumpa bomo ubat kita, kata walaupun bomo ubat, Allah SWT Allah SWT wisiat kita. Itu panggil tawakkul mubah. Qala al-musannif rahimahullah. Semua ni golek apa jenis-jenis ibadat hati lakon ya, kerana ya muallif ni ya faham kata. Karena kalau dia sebut semaya zakat tu oleh orang tahu juga. Masuklah ibadat, tapi hak benar-benar ni hak sakut oleh hati, benar tak nampak. Ya golek nak jadi ria, nak jadi syirik besar, nak jadi syirik. Lalu habis tu dia tekeh, ya hatta dia tulis habis, dia sebut habis ibadat-ibadat. Sakut oleh hati. Sebab tu kan tengok semua sakut oleh hati lakon. Yaqulu al-musannif rahimahullah wa dalilur raghbati war-rahbati wal-khusyu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sini ya tiga perkara, rahbah, lepas tu khusyuk. Raghbah ni makna kita apa panggil, nak pada reda Allah Subhanahu Taala, nak wisapa tujuan kita dengan kasih, dengan harap. Tu raghbah. Kita nak cari reda Allah Subhanahu Taala, cari sebab-sebab boleh reda Allah Subhanahu Taala dengan cara kena dengan hak kita nak tujuan gapo-gapo, masuk dengan kasih Allah SWT dan harap pada Allah SWT. Itu raghbah. Jenis ni syarat rukun hak satu. Hak saya sebut atau rukun ibadat tiga dah. Sini masuk raghbah, sini masuk ar-raja. Kita nak reda Allah SWT dengan kita nak wisapa gapo-gapo hak kita tajuk apa ni, hak tujuan kita nak. Amal-amal hak kita tujuan kita nak, kita cari reda Allah SWT, ada kita kasih kepada Allah dan kita harap sama Allah SWT. Itu panggil raghbah. Asal panggil iradatu mardatillah subhanahu wa ta'ala
بالوصول إلى المقصود محبة ورجاء. هذا الرغبة. الخشوع ni bahasa Arab hurub al-qalbi ila Allah Subhanahu wa taala ma'al khudu' lahu. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita rendah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu khusyuk. Ia masuk dalam apa sini? Ia masuk dalam ta'zim. Maksud dia besar Allah Subhanahu wa taala. Tak kita hina kita kena besar Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang dua. Rukun yang dua. Tiga, ya sebut apa sini? Itu rahbah dah. Akhir kali khusyuk. Saat ni tukar. Ar-rahbah. Mula-mula ar-raghbah. Ar-rahbah, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala seperti kita amal. Kita takut ke Allah Subhanahu wa taala, kita buat amal, Allah Subhanahu wa taala redha kita. Itu rahbah. Khusyuk ni kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita besar dia. Baik. Apa beza al-khauf dengan ar-rahbah saya sebut saat ni dengan khasyah? Ya tiga semua dah. Semua ni sakut dengan takut belaka tu. Satu al-khauf, dua al-khasyah, tiga ar-rahbah. Bahasa Arab. Ya bahasa Arab ni masya-Allah luas. Al-khauf ni kita takut kok benar-benar dengan cara kita tak kenal dia, kita tak tahu. Sebab kita takut kok mak. Tak tahu mak tu nak godek ke tak, mak tu gagah ke tak, mak tu kuat tak, tapi takut dia. Itu dipanggil khauf bahasa Arab. Takut dengan tak ada ilmu dia. Ada al-khauf. Khasyah ni kita takut benar tu dengan kita tahu dia. Masalah kita takut kok raja. Kita tahu raja ni ada kuasa. Nanti panggil khasyah. Sebab itulah Allah SWT sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut sungguh-sungguh ke Allah SWT ialah orang ulama. Kenapa apa? Karena orang ulama ni takut dengan Allah SWT, dia takut ke Allah SWT, dia takut dengan tahu. Tahu apa? Tahu nama Allah SWT, tahu sifat Allah SWT, tahu Allah SWT seksa. Sebab tu dia takut. Dia panggil khasyah bahasa Arab. Sebab tu Allah SWT tak sebut innama yakhafullah. Tak sebut salah. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sesungguh orang yang takut ke Allah SWT dengan sungguh, dengan sangat takut, ialah ulama. Kenapa apa? Karena dia takut dengan ilmu. Itu bahasa Arab panggil khasyah. Idzan al-khasyah al-khawfu min Allah Subhanahu wa taala maqrun atau al-khawf maqrun bil ilm. Sebab takut raja, tak supaya takut dengan orang, takut kok mak tahu, mak tak kenal lagi mak. Mak tu nak gagah kuasa, boleh godek kita, boleh kata kita tahu lagi. Itu dipanggil khauf. Tapi kalau kita tahu roha kita takut tu, itu dipanggil khasyah. Rahbah ni takut, patut kerana kita takut tu kita pergi buat amal. Itu panggil rahbah. Sebab kita takut Allah Subhanahu wa taala, kita pergi semaya. Itu dipanggil rahbah. Al-khauf al-maqrun bil amal. Itu bahasa Arab. Masya-Allah lah bahasa Arab ni ya luah, ya daqiq, laik. So ni lagu kuning, ni lagu kuning dah. Al-khauf, khasyah, rahbah. Kalau bahasa Melayu ni takut belaka, tapi kita kena mai syarah. Takut tak ada ilmu, tak kenal lagi, panggil khauf. Takut dengan kenal, panggil khasyah. Takut kita kenal, lepas tu kita pergi buat amal pula dah, kerana kita takut dia. Sebab kita takut ke ustaz kita kenal. Kita takut ke ustaz, kita kenal dia atau yang baikkan, kita pergi buat apa khabar, wajib. Dia panggil rahbah. Kita takut ke ustaz kita, guru kita, kita kenal kata dia tu baikkan. Dia panggil khasyah. Kita takut ke ustaz tak mari lagi masuk bilik tak kenal, tapi takut ke ustaz tu bunyi atau ustaz ni apa-apa ni ada backing, tapi tak tengok tak kenal lagi. Dia panggil al-khauf, tu bahasa Arab. Yaqulu al-musannif rahimahullah wa dalilu ar-raghbati war-rahbati wal-khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'un. Ni ya ayat ni sebut sifat orang-orang saleh dan orang anbiya. Fa anbiya ni sesungguh ia ni dia rajin buat ibadat, musara'ah ni bahasa Arab panggil al-masyu as-sari'.
Ya sepuh yo ibadat yo awak dengan ibadat dengan cepat. Ya pergi cari benda baik dengan cepat. Dengan sungguh dengan cepat. Tu sifat pok yo. Patu sifat pok yo ke apa? Wa yad'unana, dia buat ibadat kita. Yad'unana ibadat sini, dia buat ibadat kita, ibadat pok dia anbiya ni buat ibadat Allah SWT dengan cara raghaban. Raghaban sini harap. Harap nak redha Allah SWT, nak usaha tujuan. Tujuan kita ke apa? Masuk syurga, nak jumpa Allah SWT. Nak Allah SWT ja'al pada api neraka. Tu raghaban. Rahaban takut. Takut Allah SWT kerana kita kenal Allah SWT, kenal nama dia, kenal sifat dia dan kita buat amal. Tu rahaban. Sebab tu dia mari sebut rahaban, tak sebut khaufan. Sini kerana takut dengan ibadat. Wa kanu lana khashi'in, kita takut ke Allah SWT dengan kita besar dia. Ya kerana apa? Ya dengar takut tapi kita tak besar, tak kenal dia. Sebab kita takut ke apa? Tapi lah hati kita tak ada sayang dia. Tak ada apa ni? Tak ada kenal dia. Jadi tak takut, tak penuh, tak molek. Tapi ayah kita takut dia, dan dia suruh kita takut dia, tapi lah hati kita kasih dia. Kerana dia ayah kita besar dia. Tu sebab dia mari ayat wa kanu lana khashi'in, takut dengan masuk ta'zim besar. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Sini dia mari sebut khasyah. Apa beza khasyah dengan khauf? Dia boleh sebut mula. Aku faedah apa dah saya sebut sana. Biar tulis hurai tak? Apa beza khauf dengan khasyah? Darab biar boleh tu. Boleh hurai tak? Ya. Khasyah ni takut benda kita tahu hakikat ya lah. Ya. Seperti dengan ular. Ya. Kita takut ya, kita kenal ya, kita ada bisa. Ya. So al-khauf ni seperti kita takut dia kok. Tapi takut ya ni seperti kita tak ada kenal hakikat ya lagi. Kenal tak? Ya. Okey. Sebab tu Allah SWT mari sebut dalam ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dia tak sebut innama yakhafullah min ibadihil ulama. Tak. Kerana apa? Kerana ulama ni dia takut pada Allah SWT dengan cara dia tahu nama dia, tahu sifat dia, tahu cara-cara dia, gapo semualah. Sebab tu Allah SWT mari sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sini pun fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kok kerana kita tak tahu hakikat fak seteru kita tu. Dan wakhshawni, takut akulah dengan cara tahu, dengan cara besar, dengan cara kasih juga dengan Allah SWT. Tu ayat ni. Lepas tu apa ni? Jenis-jenis khasyah ni ia super jenis-jenis al-khawf saya sebut tadi lah. Khasyah tabi'i, khasyah panggil biasa, khasyah wajib, takut Allah SWT, khasyah jadi syirik. Tu supaya kita bagi khauf tu supaya lah duduk dia khasyah juga lah. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Inabah ni ia meh tobat, tapi inabah ni ia pengkat tinggi pada tobat ni. Ia tobat, golek tobat, kalau sebut tobat, dia tinggal benar hak ia buat hak dosa tu. Satu syarat, dua ia kena syarat satu ia kena tinggal. Dua ia kena sesat. Ia sesat.
Tiga dia azan tak saya buat benda hak dia buat hak tak molek tu hak maksiat. Tu oleh taubat. Inabah ni dia tambah dari hak tiga tu kita tambah satu lagi ke apa? Dia buat ibadat. Permasalahan dia nyuri. Misal. Tobat dia tinggal nyuri dan dia susah dia nyuri tu dan dia azan tak senyuri. Tu panggil tobat. Inabah apa nak? Dia pergi sedekah pula. Pergi sedekah ke orang sesak kerana apa? Kerana nak sapuh dosa hak dia nyuri tu. Itu panggil inabah. Sebab Allah SWT sebut wa anibu ila rabbikum, pak syarat saya sebut tu wa aslimulah. Serahlah kepada Allah SWT. Istislam lillah SWT. Serah makna apa? Makna kita kena kabul, kena terima hukum-hukum Allah SWT. Itu makna wa aslimulah. Lepas tu Islam yang ada dua lah dalam lafaz Quran yang kalian sebut wa aslimu yang ada dua makna. Satu Islam kauni, dua Islam syar'i. Islam kauni hak ni kita kena serah apa ni Allah SWT semua apa panggil makhluk-makhluk dia tu duduk bawah yang belakang. Duduk bawah qahar Allah SWT, duduk bawah beretah Allah SWT. Itu panggil Islam kauni. Yang masuk lebih. Orang kafir, orang mukmin yang masuk lebih. Mana tu duduk bawah beretah Allah SWT. Itu panggil Islam kauni. Orang kafir, orang Islam, orang juguh, orang apa ni tak juguh, semua duduk bawah perintah Allah SWT. Dia panggil Islam kauni. Semua tu tak boleh nak buat gapo, nak duduk bawah perintah Allah SWT. Allah SWT sebut kat dalam Quran tu sebab qauluhu ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Semua orang duduk dalam langit, dalam bumi tu duduk bawah perintah Allah SWT. Ngacara ikut atau ngacara seksa, semua kena kelik pada Allah SWT. Itu panggil Islam kauni. Lepas tu ada yang dua Islam syar'i. Islam syar'i ni kita kena turut perintah Allah SWT dengan syariah-syariah hak Rasul bagi kita. Quran, sunat, kita ikut Quran dan ikut sunat, itu panggil Islam syar'i. Itu banyaklah. Dalam alat tu masalah Umay yarab an apa ni ayat-ayat apa lagi masalah ayat hak hadis Nabi SAW mal Islam apa Islam qa anta syara la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu Islam syar'i. Masalah ayat gapo lagi hak Islam sakut-sakut gapolah hak sakut-sakut dengan Islam tu, ayat-ayat hak sakut dengan Islam agama Islam tu dia masuk dalam Islam syar'i. Kalau ayat-ayat hak sakut dengan perintah Allah SWT kita duk bawah dia belakang tu dia panggil Islam kauni. Sebab sini wa anibu ila rabbikum aslimulah, sini apa? Islam syar'i. Ini Islam syar'i. Karena kita taubat tu yang masuk dalam perintah-perintah Allah dan kita turut dalam Quran dan Sunnah, dia sakut dengan Islam syar'i. Tapi kalau Allah SWT sebut atau semua apa manusia, semua makhluk dia, makhluk-makhluk dia buat tu duk bawah perintah-perintah dia, itu panggil Islam kauni. يقول المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Maksud isti'anah sini minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cara umum dengan bahasa tu al-isti'anah minta tolong, talabul am. Itu bahasa Arab. Al-isti'anah talabul am. Karena alif dengan sin dengan ta tu dia panggil fi'l talab. Alif sin ta isti. Itu panggil talab asy. Alif wa sin wa ta talab. Masalah kita panggil kita kata apa? Istiqamah. Kita minta istiqamah. Isti'azah kita minta isti'azah. Apa panggil istighasah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'azah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berjauh. Itu bahasa Arab. Kalau dia masuk alif sin ta tu yang makna dia minta istighfar,
kita minta Allah SWT hapun dosa kita. Itu bahasa Arab. Alif sin ta makna tu li talab. Sini isti'anah minta sama Allah SWT tolong kita. Itu maksud isti'anah. Sini masuk dalam jenis-jenis ibadat hak hati jugalah. Yang masuk dalam jenis ibadat hak hati. Lepas tu isti'anah ni banyak jenis. Satu, isti'anah wajibah. Isti'anah hukum wajib hak tu kita kena minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua gapo-gapo kita nak buat, kita kena minta sama Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Tu baru jaya. Kita kerja, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayat kita. Kita buat ibadat pun kita kena minta Allah Subhanahu Wa Taala hidayat kita. Betul, kena turut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isti'anah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat iyyaka na'bud. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, kamulah aku ibadat, tak ibadat dengan orang lain. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku tak minta sama orang lain, minta pada maka aku minta sama Engkau. Dua, kita minta tolong sama makhluk, tapi makhluk ni boleh ada kuasa. Sini harus mubah. Misalnya kita minta Allah kalah kita minta dia apa panggil hajar kita. Itu boleh. Karena apa? Karena dia ada kuasa. Ada kuasa yang harus. Hak syirik kan kita pergi minta sama makhluk tidak ada kuasa. Pergi minta sama orang mati. Atau benar tak ada hadir, tak nampak kita minta dia pun minta sama jin. Itu jadi syirik lah. Itu isti'anah syirkun. Isti'anah hareh pergi minta sama makhluk jadi apa panggil benar-benar tu jadi pergi buat maksiat. Itu hareh. Hak sana syirik. Ada hak harus boleh. Ada hak wajib. Hak wajib tu minta tolong Allah SWT. Benar hareh kita minta tolong sama makhluk dia pergi satu sebab kita minta tu jadi buat maksiat. Talabul al-i'anah min makhluk li'amalin ma'siyah. Li'amalin ma'siyah. Jadi hari kan Allah SWT wala ta'awanu subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Patut disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita pergi minta tolong, pakat-pakat tolong pergi buat benda molek masuk dalam wajib tak? Masuk dalam sunat. Hukum kita buat tu gapo. Tu minta tolong ya ada banyak cara. Tapi hak penting ingat sikit. Jangan minta tolong sama di makhluk hak dia tak ada kuasa atau dia tak ada hadir. Hak ni jadi syirik. Nasallahu alaihi wasallam. Sepuluh orang tengah-tengah orang dia minta sama kubur. Tengah-tengah orang dia minta tu sama tokong. Tengah-tengah orang dia minta sama pohon kayu. Tengah-tengah orang dia minta sama matahari. Ada belakang. Gapo hak demo atau benar ni benar besar, benar ni benar lehojor. Ni kita pergi minta, tu masuk dalam syirik. Nasallahu alaihi wasallam. يقول المصنف رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Sini isti'azah. Sini apa? Isti'anah. Ini isti'azah. Isti'azah ni maksud a'udhu. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala jauh benar-benar kita takut. Itu isti'azah. Sebab tu kita pun masuk bilik air kita a'udhu dan a'udhu billah minal khubuthi wal khaba'ith kerana tempat jin. Kita takut. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala jauh benar-benar. Kita takut kau api neraka a'udzu billahi minan nar. Takut kau Masih Dajjal. A'udzu billahi min fitnatil Masihid Dajjal. Ya a'udzu ni bahasa Arab kita minta jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar hak kita takut. Dia panggil isti'azah. Kalau isti'anah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala hak kita nak benar-benar molek. Gapo-gapo benar molek dia panggil isti'anah. Gapo-gapo hak tak molek minta kita jauh dia panggil isti'azah. Istighasah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar hak berlaku dah. Itu bahasa Arab. Subhanallah. Semula bahasa Arab.
Isti'azah ni kita minta sama Allah SWT, jauh benar-benar kita takut tapi tak berlaku lagi isti'azah. Apa itu? Bila kita dah masuk jamil kita baca a'udzubillahi minal khubsi wal khaba'ith. Belum Allah ni kita dah minta dah. Sampai na'udzubillahi minan nar. Kena kau tak minta jauh pada syaitan. Supaya kita minta Nabi anak kita jaya. Itu maksud dari isti'anah tu. Karena guna molek kita minta sama Allah SWT. Malaikat istighatsah ni kita minta sama Allah SWT. Tolong kita akak benda hak berlaku dah. Jauh benda hak berlaku dah. We jaya hak benda-benda hak berlaku dah minta Allah SWT. We jauh kita jaya. Hak tu istighatsah. Itu bahasa Arab. Baik, wa dalil isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta Allah Subhanahu taala jauh pada benda-benda kita takut tu. Birabbil falaq tu sifat Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala ni falaq maksud dia as-sabah. Apa panggil sabah ni gapo bahasa Melayu? Petet apa petet mana? Gapo sabah? Nahari ya. Nahari ya. Qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah Subhanahu taala. Rabbun nas ni Tuhan. Apa ni Tuhan? Apa Allah Subhanahu taala ni Rabbun nas. Minta sama Allah Subhanahu taala. Ini nak isti'azah. Tapi ada banyak cara lah. Ada banyak jenis. Kalau minta sama Allah Subhanahu taala dengan nama dia, dengan sifat dia tu, kita hina kita diri, itu wajib. Lepas tu hak syirik kita pergi minta sama orang mati, pergi minta sama orang hak ada hidup-hidup tapi tak ada kuasa. Jadi syirik. Allah SWT sebut wa annahu kana rijalun minal ins. Ada setengah-setengah orang orang lelaki lelaki ni orang lelaki manusia ni ya'udun minta jauh pada benda-benda takut birijal minal ins, pergi minta sama jin birijal minal jin, takut sama pergi minta sama jin. Fazaduhum rahaqa. Allah SWT wiko takut lagi. Wiko teruk lagi. Tu maksud syirik tu, ya isti'adzah syirik tu. Karena minta sama makhluk tak ada hadir. Ada orang jatuh le lubang bisa. Nak khabar naik lubang tu tak ada. Dia minta sama orang tolong dia, akak dia. Itu istighasah jaiz kerana kita minta benda kita berlaku dah tapi dia boleh tolong kita. Kita habis duit nak hutang pergi hutang pasal kita istighasah agak tu kan dia. Tapi dia boleh wi kita, dia jadi harus jaiz. Itulah apa panggil dalil-dalil Syekh Muhammad Abdul Wahab sebut kata jenis-jenis ni masuk dalam ibadat. Tapi waktu balik semua tu dia sakut dengan ibadat hati dan ada gak ibadat hak dia sebut tu ibadat hak buat dengan tubuh kita dengan badan kita. Ya, lepas tu sekadar ni mulai masa pun dah dalam 2 minit 3 minit sekadar ni kita qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.